السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah, ta'yid dan ketentuan yang baik daripada Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup supaya kita dapat buat baik. Walaupun masa yang ada pada kita ini terlalu suntuk, masa yang ada untuk kita ini terlalu singkat. Kenapa saya katakan masa ini terlalu singkat? Tarikh kejatuhan Khilafah Uthmaniyah ini 1924, kalau dikira mengikut hadis Nabi berkenaan mujaddid akhir zaman, tidak beberapa bulan lagi kita akan bertemu dengan tarikh keramah tersebut, iaitu genap 100 tahun. Sebab itu saya katakan masa ini singkat. Kita akan berada pada fasa akhir yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berada pada fasa kerosakan umat yang melampau, dan kita kena lalui zaman itu. Ketika zaman ini berlaku, Allah masih hidup dengan kita. Ketika kita kena lalui zaman itu, kita masih dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah panjangkan umur kita, sama ada kita akan melalui zaman itu dalam keadaan yang gagal atau dalam keadaan yang tewas. Itu saja persoalannya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ini saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan tentang satu hadis yang orang lupakan, iaitu tentang hadis yang selalu dan kita tahu benda ni tetapi jarang dibicarakan, iaitu tentang pertanyaan dalam kubur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayati malakani fajudlisanihi fayaqulani lahu. Lalu kata Nabi apa? Dua malaikat akan datang kepadanya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, besok kita dah masuk dalam liang lahat. Malaikat akan tanya kita soalan ini dan semua orang tahu. Apa yang akan malaikat tanya kepada kita? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu?
orang yang boleh jawab, orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, dia akan mudah untuk menjawab. Fayaqulu Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Tapi siapa yang dapat menjawab persoalan Rabbi Allah ini, Tuhan aku Allah, iaitu orang yang tak mensyirikkan Allah, orang yang betul yakin dengan Allah, orang yang tak pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tak pernah ragu langsung dengan Allah, dengan af'alnya, dengan sifatnya, dengan apa yang Allah telah takdirkan atas kita, segala-galanya dia tak pernah ragu. Dia cukup yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman yang kita lalu ini, tuan-tuan, kalau setiap peristiwa yang berlaku ke atas kita, kita tidak ada rasa apa-apa di dalam hati sanubari kita. Ini menunjukkan tentang keyakinan kita kepada Allah. Perkara yang sedang berlaku sekarang ini, jika tak beri apa-apa kesan di dalam qalbun kita dan keyakinan kita, ini berkaitan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan kita kepada Allah. Allah ini terlalu sayang kepada kita sehingga kan kita diberi tahu akan tanda dan alamat sebelum alam ini dimusnahkan oleh Allah. Ketika tanda-tanda ini dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi di dalam hidup kita dan apakah yang tercetus di dalam qalbun kita dan i'tiqad kita. Kita semakin yakin dengan Allah ataupun kita akan menidakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi tuan-tuan, saya berpesan dengan murid saya. Saya kata, kamu lihat alam ini sedang rosak dan sedang hancur. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kebinasaan darat, laut adalah daripada tangan-tangan manusia. Ketika alam ini hancur, tuan-tuan, bukan bermakna kehancuran alam, tetapi adalah menyatakan tentang kehancuran manusia. Manusia dalam keadaan mula menuju kepada alam kehancuran dan kebinasaan. Kerana apa? Kerana kita duduk pada fasa yang terakhir. Sebab itu, orang yang selamat adalah hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Nabi pesan dekat kita, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Yang Nabi pesan kepada kita tentang 73 firqah yang selamat satu. Tuan-tuan, 72 satu adalah angka yang besar. Apa yang kita kena fikirkan, tuan-tuan, akhir zaman golongan yang sesat ini 72. Golongan yang diterima oleh Allah cuma satu. Ketika hadis datang, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba, ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ghuraba? Rasulullah kata apa? Orang baik dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Dan zaman itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu amalan umat aku pada zaman itu, kata Nabi, bersamaan dengan 50 amalan para sahabat. Hadis ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis fitan. Apa yang kita takutkan, tuan-tuan, sama ada kita duduk pada golongan 72
ataupun kita duduk pada golongan yang satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita periksa dan kita tengok diri kita, siapakah golongan yang satu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kriteria dia? Apa ciri-ciri dia? Kita ada tak tuan-tuan? Kalau kita tidak ada kriteria dan ciri-ciri tersebut, nescaya kita berada pada golongan hak yang 72, bukan hak satu. Bermakna kita tak masuk pada apa yang disebut oleh Nabi, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Inilah yang kita kena khawatirkan. Apabila besok malaikat tanya kepada kita, man rabbuka, maka orang yang selesai masalahnya di dalam dunia, i'tiqadnya di dalam dunia, dia betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mensyirikkan Allah, tak ada ruang langsung ragu di dalam i'tiqadnya semasa hidupnya, maka dia boleh jawab dengan senang, dengan pertolongan daripada Allah, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Tapi kalau dalam dunia ni dia gagal, maka dia tak boleh sebut Rabbi Allah. Dia sendiri gagal. Dia sendiri ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Fayaqulani lahu. Maka dua malaikat ni tanya lagi. Jika selesai, dua malaikat ni tanya lagi, ma dinuka? Maka kita akan jawab, fayaqulu diniyal Islam. Apa agama kamu? Maka kita jawab, Islam agama aku. Orang yang boleh jawab Islam agama aku, iaitu orang yang Allah sebut dalam Al-Quran, udkhulu fis silmi kaffah. Saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, apakah kita ambil syariat ini secara keseluruhan ataupun kita ambil syariat ini separuh-separuh? Kita taat dengan Allah separuh daripada syariat agama ini, ataupun separuh lagi kita ingkar dengan Allah? Apakah separuh kita beriman dan separuh lagi kita kufur dengan Allah? Betulkah Islam ni agama? Allah nyatakan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, hingga akhir ayat. Islam inilah agama yang sempurna. Sebab itu tuan-tuan, kubur ini Nabi kata benar. Dan soalan kubur ini benar. Ketika ditanya tentang ibadat, kita tak gagal tuan-tuan. Bab semayang kita tak gagal, bab puasa kita tak gagal, bab haji kita tak gagal, bab zakat kita tak gagal. Tetapi bila bab kita bab munakahat, nikah kahwin, kita gagal. Hak yang kahwinkan anak tak ikut Islam ini adalah orang yang semayang. Yang kahwinkan anak yang tidak mengikut Islam ini, yang melawan hukum hakam Islam, orang yang puasa Ramadan. Yang kahwinkan anak yang tak mengikut akan hukum dan hakam Islam ini adalah orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengerjakan haji, orang yang mengeluarkan zakat fitrah dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam dunia ni, bila kita ditegur perkara ini, kita akan rasa memberontak dalam hati kita. Ketika itulah kita kena tanya. Ketika malaikat bertanya kepada kita, ma dinuka, boleh tak kita jawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Islam, aku ambil keseluruhan agama Allah ini Islam, aku amalkan Islam keseluruhannya, daripada sudut ibadatnya, nikah kahwinnya, muamalatnya, jinayatnya. Maka aku ambil semua Islam dan aku tak tolak satu. Agak-agak tuan-tuan kita boleh jawab. Saya bercakap perkara ni tuan-tuan supaya kita besok tidak gagal dekat alam barzakh. Tuan-tuan, Nabi
Ketika Nabi lalu di kubur, Nabi nangis, tuan-tuan. Dan sahabat ketika ia lalu di kubur, sahabat nangis. Ketika salah seorang sahabat ditanya, kenapakah kamu menangis? Ketika Rasulullah menceritakan kepada kamu tentang syurga dan neraka, kamu tak nangis. Lalu sahabat kata, aku mendengar apa yang Rasulullah nyatakan, bahawa di sinilah akan permulaan akhirat. Jika mana di sini kita gagal, maka kita akan gagal seterusnya di yaumul akhirah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, macam mana kita nak lepas soalan kubur, tuan-tuan? Dalam hati kita, kita memberontak dengan agama Allah, kita memberontak dengan hukum Allah. Tuan-tuan, sekarang fasa akhir. Fasa akhir, kita masih memberontak dengan hukum Tuhan. Kita duduk di fasa yang akhir, di saat yang terlalu genting, kita masih lagi menolak akan hukum dan hakam Al-Quran. Siapa kita besok di yaumul akhirah? Yang ni persoalannya. Kita berada di saat-saat genting, kita masih lagi menolak hukum hakam Islam. Kita masih lagi tidak menerima, kita tolak lagi dan kita terus tolak. Masalah riba kita tolak, masalah perkahwinan dalam Islam kita tolak, dan kita terus tolak, terus tolak dan terus tolak. Ketika kita sedang berada di fasa yang terakhir. Sebab itu, tuan-tuan, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mau bapa saudaranya masuk Islam, tapi Allah tak mau. Sehingga kan Allah menurunkan wahyu kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau tak ada hidayah, walaupun orang tu engkau sayang. Yang mau sama ada yang Allah nak pilih dia Islam atau tidak Islam, Allah. Tuan-tuan, yang nakkan kita selamat atau kita tak selamat, Allah, bukan kita, tuan-tuan. Sebab kita rasa kita hebat, kita rasa kita bagus, kita rasa macam-macam kita rasa. Tapi hakikatnya kita orang yang gagal pada Allah. Hakikatnya kita orang yang memberontak dengan hukum dan hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kita menolak pada satu sudut dan kita menerima dalam satu sudut. Ini hakikatnya. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan, kita memang semayang, mengumpat sampai sekarang kita tak boleh berhenti, tuan-tuan. Selamatkah kita besok? Kita membenci di antara sesama kita, masih kita tak boleh buang. Selamatkah orang yang semacam itu? Kita masih bermusuh sehingga sekarang di antara saudara Islam kita, maka selamatkah kita, tuan-tuan? Tuan-tuan, hadis ini hadis malam nisfu Sa'ban. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban yang lalu. Allah ampunkan seluruh dosa hambanya. Apa kata Nabi? Illa, melainkan dua golongan, dua kelompok ni Nabi kata. Pertama, orang yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, orang yang masih bermusuhan di antara saudara Islam yang lain. Tuan-tuan, dua golongan ini Allah tidak ampunkan dosanya, walaupun peluang itu datang pada malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, kita nak belagak dengan siapa? Yang kita belagak ni, tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala. Yang kita sombong ni, tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala. Yang kita tak mau tolak ansur ni dengan Allah Ta'ala. Yang kita tak mau terima ni dengan Allah Ta'ala. Kita nak lawan siapa sekarang?
yang hukum kata, yang memerintah kata, sedemikian adalah Allah. Yang suruh ikut hukum ini adalah Allah, bukan ustaz, bukan siapa-siapa. Karena hukum itu mai daripada Al-Quran dan mai datang daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak lawan siapa sebenarnya? Apakah kita ini berjaya? Kita akan jawab diniyal Islam. Islam ini agama tu. Kita tengok diri kita. Kita ikut tak? Kerana perintah Allah, perintah dekat kita, udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam seluruh dia. Ambil Islam seluruh dia. Sehingga pada ayat yang lain Allah pesan dekat kita, wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu, kata Allah. Siapa yang ambil selain daripada Islam agamanya, siapa yang ambil selain daripada Islam dalam kehidupannya, falan yuqbala minhu, maka Allah takkan terima sekali-kali, kata Allah. Kita tengok dalam hidup kita, kita dah ambil tak selain pada Islam. Saya periksa diri saya, tuan-tuan periksa tuan-tuan. Kita tak lama lagi pun. Masing-masing kita dah uzur, kita dah tua dah pun. Kita dah duduk pada umur sakit baki tuan-tuan. Tapi kita masih lagi tidak berubah. Kita masih lagi sombong dengan peluang dan rahmat Allah. Walaupun Allah buka pintu syurga ni kepada kita seluas-luasnya, tetapi kita menidak dan menolak akan peluang, seolah-olah sama apa yang kita buat ini, sama peristiwanya seperti mana yang berlaku kepada Azazil sewaktu ia menolak peluang keampunan daripada Allah. Allah bagi peluang kat kita. Aku bagi hang umur, supaya hidup hari ini boleh kita perbaiki, islah lagi. Sebab kita duduk pada fasa yang terakhir. Bukan saja dunia duduk pada fasa yang terakhir, tetapi umur kita juga sedang duduk ke fasa yang terakhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kita kena tanya diri kita. Kita ambil kita Islam seluruh dia. Dalam keluarga kita, dalam kita berkawan, dalam semua benda, tuan-tuan. Kita ikut tak Islam? Kalau kita tak ikut Islam, tuan-tuan, kita tak boleh jawab diniyal Islam. Islam ni agama aku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Malaikat tanya. Apa malaikat tanya dekat kita, tuan-tuan? Siapakah laki-laki ini yang telah diutuskan kepada kamu? Kenal tak orang ni? Malaikat tanya, kenal tak orang ni? Kalau kita kenal, tuan-tuan, kita akan jawab, fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jawab, yang ni Nabi Muhammad. Tuan-tuan, orang kenal Nabi, orang yang boleh jawab, yang ni Nabi Muhammad. Orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak tanya dari saya, tuan-tuan pun fikir sama-sama. Nabi ajar tak kita benci sama-sama kita? Atau Nabi ajar kita supaya kita berkasih sayang di antara kita? Sampai datang satu hadis, tuan-tuan, apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang, diangkat kasih sayang. Maksudnya, yang membenci di antara satu sama lain, apa kata Nabi? La yurham. Maka dia tak dapat rahmat Allah.
Tuan-tuan, rahmat ini terangkat. Sunnah yang paling besar adalah kasih sayang, tuan-tuan. Iaitu di mana terbit, di mana pijaknya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ terbitnya kasih. Tuan-tuan, orang kata sunnah ni serban sunnah, betul, serban sunnah. Memang betul pakai serban sunnah. Pakai sugi sunnah. Tapi hak mulut hak bersugi ni lah hak nak kata orang. Hak mulut hak duk bersugi ni lah, ada kita duk amal sugi, mulut ni duk maki orang. Tuan-tuan, betul lah sugi ni satu sunnah, tak dinafikan. Serban ini satu sunnah, tidak dinafikan. Tuan-tuan, agak-agak hak kita ni duk mengaku kata amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hati kita saling membenci di antara satu sama lain, dan kita benci ni tuan-tuan saudara Islam kita, sama-sama saudara Islam kita. Ketika itu Rasulullah nak iktiraf tak kita? Rasulullah nak iktiraf tak kita? Rasulullah nak aku tak kita? Tuan-tuan, kita tak ada masa, tuan-tuan. Tuan-tuan balik pergi umrah sekarang, Mekah dan Madinah jadi apa? Tuan-tuan, ada medsos apa yang berlaku di Turki, di Yaman, berlaku di Mesir, berlaku di Syria. Gempa bumi tak berhenti, tuan-tuan. Kajian meteorologi mengatakan dia akan beralih, tuan-tuan, sampai ke Jepun, sampai ke mana? Tuan-tuan, satu dunia. Baru ini saya melihat satu artikel tentang kajian paksi bumi. Dan mereka kaji paksi ini sedang beralih daripada bumi. Tuan-tuan, paksi ini mereka kata duduk tengah. Dan tak ada saintis yang menjumpai akan jawapan jenis paksi yang duduk di tengah bumi ini, tuan-tuan. Mereka kaji sampai sekarang tak jumpa. Tapi mereka kata paksi ni dia dah lari, dia dah ke slow, dia di slow. Bumi ni dah makin slow, tuan-tuan, dia punya putaran dia. Kita duk bergaduh lagi, kita duk mengumpat lagi. Bumi ni dah slow dah, tuan-tuan. Kan Allah sebut dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika takdirul azizil alim. Kita duk mengumpat lagi. Kita duk kata kita baik lagi. Kita duk sangka buruk lagi, tuan-tuan. Kita masih tidak berubah. Walaupun kita berada di fasa yang terakhir, walaupun kita berada di suatu suasana yang paling genting. Tuan-tuan, perasan tak yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh, ketika Nabi Nuh ajak anak dia dan isteri dia, mailah naik kapal. Anak isteri dia kata apa? Tak apalah, kami nak naik lagi bukit yang paling tinggi, tak kena banjir punya. Tuan-tuan ingat tak sejarah tu? Tak apa, kami ada kata, kami ada nama, kami ada apa, tak apa. Ketika tak apa, tuan-tuan, mati. Sampai liang lahat, barulah kita mengakui akan kebenaran apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak boleh nak jawab yang mana Muhammadun Rasuli. Ni ya, tuan-tuan, tak ada apa pun. Hidup ni simple saja. Hidup ni, tuan-tuan, sebenarnya terlalu mudah. Mudah saja. Nabi ajar kita terlalu mudah. Sebab itu kata ulama, sebesar-besar sunnah iaitu kasih. Sebesar-besar sunnah kasih, tuan-tuan. Mana dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ajar kita.
Dan Nabi ajar kita supaya kita sentiasa di dalam rahman Allah, dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang hebat sebenarnya didikan Allah kepada kita. Tuan-tuan, kita tak mampu nak pakai serban, tak mampu nak ikut sunnah hak lain, semua tak boleh. Tuan-tuan, zaman-zaman ni cukuplah buang kebencian dalam hati, ganti dengan kasih. Kalaulah kita boleh buang kebencian dalam hati kita, lalu kita gantikan dengan kasih sayang, kita telah menegakkan sunnah yang paling besar yang pernah dibuat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk dekat kita, tuan-tuan, ketika Futuhul Makkah, apa yang berlaku? Orang Arab Quraisy, tuan-tuan, yang bunuh orang Islam. Ketika peperangan Uhud, yang catu makanan. Ketika Futuhul Makkah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi kata, kami maafkan. Boleh tak, tuan-tuan? Kita maafkan semua orang. Tuan-tuan, serban ni duduk atas kepala ni, tuan-tuan. Tiba kita tak mau maafkan orang. Kita ikut Nabi kan? Kita ikut Nabi kan? Tuan-tuan, Nabi maafkan orang. Berani kita kata kita ikut Nabi? Berani kan? Kita berani ke kata yang kita ikut Nabi ni? Tuan-tuan, kita jangan sombong dengan rahmat Allah. Sebab peluang ini adalah rahmat. Sebelum kita pejam mata, tuan-tuan, sebelum kita pejam mata, kita maafkan semua kesalahan orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Maka inilah yang Nabi didik kita dan Nabi ajar kita, yang mana Nabi tebarkan kasih sayang ni, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, antara soalan kubur yang akan ditanya kepada kita lagi, setelah kita selesai kita jawab huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua malaikat akan tanya dekat kita, wa ma ilmuka? Fa yaqulu qara'tu kitab Allah. Kita kata apa? Bila malaikat tanya, apakah yang menjadikan kamu tahu? Kita ikut jawab. Kita kata apa? Kami baca Quran, kami baca kitab Allah. Kita jawab macam tu. Bila malaikat tanya, apa yang menyebabkan kamu tahu? Kami baca Quran, tuan-tuan. Kami beramal dengan Quran, kami ikut Quran. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanyalah dari tuan-tuan. Berapa banyak kita telah ikut Quran dan berapa banyak kita telah menidakkan Al-Quran? Berapa banyak kita telah mengikut Al-Quran dan berapa banyakkah kita telah menidakkan Al-Quran? Yang ni kita kena tanya diri kita, tuan-tuan. Sebelum besok kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika saat kita dipanggil oleh Allah, tidak ada peluang yang kedua. Tak ada peluang lah, tuan-tuan. Itu anak saya tanya kan saya. Ya, dia kata, sekarang ni terlalu banyak musibah. Musibah tu, musibah ni, musibah tu. Pasal apa ya? Ketika manusia ni mula rosak, maka dia akan merosakkan alam. Ketika alam ini penuh dengan kerosakan, maka inilah tanda akhir zaman, kata Nabi. Itu kita banyak musibah, tuan-tuan. Tak berhenti, lepas satu, lepas satu. Dan musibah ini pelbagai daripada semua sudut datang kepada kita,
yang paling serius adalah musibah pada agama yang kita kena lalu pada akhir zaman. Sebab itu Nabi kata, fatuba lil ghuraba, untunglah orang yang bersungguh-sungguh nak jadi baik. Tuan-tuan, syurga ni dia memang indah, seronok, tapi nak capai dah susah kan. Syurga ni tempat dia memang seronok, tapi nak duduk dia susah. Jangan kata nak duduk, nak cium bau dia pun susah. Satulah saya bagi contoh paling mudah. Tuan-tuan kalau pergi umrah, semua orang teringin nak cium Hajarul Aswad. Dan semua orang tahu Hajarul Aswad ni batu daripada syurga yang Allah turunkan kepada Nabi Adam AS. Tapi nak boleh cium ni susah senang, tuan-tuan. Jika tidak ada pengorbanan, kita takkan dapat benda tu. Neraka ni, tuan-tuan, dia senang lah. Neraka ni cukup senang, syurga ni cukup susah. Sebab itu kalau kita lihat pada ayat jihad, berjihadlah dengan harta kamu dan diri-diri kamu. Sebab ayat jihad ni semua reta dulu, diri kemudian. Tuan-tuan, reta ni punca utama. Kita nak selesaikan nafsu kita, nak mujahadah nafsu kita, reta. Punca permusuhan, getah. Punca hasad dengki, harta. Punca pembunuhan, harta. Ya kau Ustaz, ya, Nabi sebut ini besok. Besok bila sungai Furat ni kering, Nabi kata, kita lupa ke hadis tu, akan timbul daripadanya gunung, daripada gunung, bukit daripada Bukit Mas. Kalau saya salah, beritahu tuan-tuan. Nabi kata 100 yang pergi, 99 tak balik lah, mati. Satu saja yang berjaya. Ni Nabi kata, tuan-tuan, bukan saya kata. Tuan-tuan nak tahu perkembangan sungai Furat sekarang. Tuan-tuan tengok dalam Google, tengok dia kering lagu mana. Kita masih tak berubah. Macam itulah sembahyang sunat kita, macam itulah sembahyang malam kita, macam itulah. Semua macam tu. Kita masih lagi, tuan-tuan, kita masih duduk takut yang lama, duduk pada tempat yang lama, keadaan yang lama, perangai yang lama. Walaupun bumi ini semakin lama, semakin mula ingin hendak dihancurkan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kita ni, kita panggil degil lah, tuan-tuan. Kita degil ni, tuan-tuan, bukan dengan orang. Kita degil ni dengan Allah. Yang kita degil ni, tuan-tuan, kita tak mau berubah ni, bukan dengan orang, dengan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak beritahu kat tuan-tuan, kita kalau degil dengan orang, tak dengar cakap orang, khususnya cakap mak bapak kita, ni dia dua. Kita tak menerima nasihat agama daripada orang lain. Kata ulama, ni tanda sombong. Apa bahaya sombong, tuan-tuan? Kita tak sedar yang kita sombong. Kita tolak nasihat agama ini. Hati kita tak terima tentang nasihat agama. Satu, ulama kata tu tanda dia orang sombong. Dan orang sombong ni Nabi janji kat dia apa? Nabi janji kata tak boleh masuk syurga. Yang ni satu. Kedua, kalau kita dengan mak kita nasihat kita, ayah kita nasihat kita pada jalan agama, ketika kita engkar, kita lawan akan perintah mak ayah kita yang tidak bercanggah dengan agama, tuan-tuan, kita jadi anak yang derhaka. Tuan-tuan, anak derhaka ni dia special sikit. Apa dia? Semua dosa Allah tangguh ke akhirat. Orang main judi, dosa dia
azab dia Allah tangguh ke akhirat. Orang berzina, azab dia Allah tangguh ke akhirat. Orang buat maksiat, Allah tangguh azab dia dekat akhirat. Tapi orang yang anak yang derhaka ini, Allah segerakan azab dia dunia dan akhirat kena lagi. Dua keadaan dia kena. Dunia dan akhirat kata ulama. Dan di antara seksa kubur yang disegerakan kata Nabi SAW adalah seksa pada anak yang derhaka. Itu saya selalu dalam kuliah saya pesan. Kalau ada mak ayah, balik. Minta doa, minta redha mak, terima kasih kerana besarkan saya. Tolong redha saya, pak. Tolong redha saya dunia akhirat. Kita jangan mohong tuan-tuan, kita jadi ayah ni pun kita pernah kecil hati dengan anak-anak kita, dengan menantu kita. Takkan mak ayah kita tak pernah kecil hati dengan kita? Bohong tuan-tuan. Kita tahu status kita. Kita tahu kah? Kita boleh pastikah status kita ni anak yang salah atau status kita anak yang derhaka kepada dua mak ayah kita? Kita buat kah macam mana orang dulu buat kepada mak dan ayah dia? Tak mampu tuan-tuan. Tuan-tuan baca hadis yang tiga pemuda yang terperangkap dalam gua. Mereka berwasilah dengan amalan dia. Salah satu dia apa dia? Seorang pemuda dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, aku ada ibu yang tua, ibu yang sedang uzur. Setiap hari aku akan perah susu dan aku akan berikan kepada ibu yang sedang uzur ini minum. Jika ia tertidur, nescaya aku akan tunggu dia sehingga ia bangun, walaupun anak dan isteriku dalam keadaan kelaparan dan menghendaki akan susu tersebut, aku tidak berikan kepada anak dan isteriku, melainkan jika ibuku telah meminum akan susu tersebut. Tak boleh buat macam tu? Boleh buat? Saya tak cukup nak bagi kat mak. Saya pun nak kering, nak mempuih yang air, nak bagi kat mak. Nak tolong apa? Nak bagi kat bapak. Saya pun tak cukup lah. Tuan-tuan, dalam hadis yang tiga pemuda terperangkap dalam gua ni, dia kata apa? Saya tak bagi anak saya minum, saya tak bagi isteri saya minum sebelum ibu saya minum, kata dia. Terbuka tuan-tuan pintu gua. Rupa sampai tahap macam tu, dia nak dapat redha ibu dia dan redha ayah dia. Lah kita, anak aku pun nak menangis dah, muak lena lagi, tunggu susu lain. Sebab kita ikut kepala kita. Kita tak mau ikut hukum Tuhan. Kita terlupa. Al-jannatu tahta akdamil ummahat. Hak yang jaga kita, hak yang beli lampin kita, hak yang jual emas dia untuk beli susu kita sewaktu kita kecil, yang tak tidur jaga kita semasa kita sakit, ibu kita, tuan-tuan. Itu Nabi kata al-jannatu tahta akdamil ummahat. Syurga tu bawah tapak kaki ibu kita. Ada mak, ada ayah, balik, jangan besar kepala. Kita takkan berjaya dunia dan akhirat jika kita menidakkan akan hak ibu dan ayah kita. Maka kita takkan berjaya dunia dan akhirat. Kita doa pilah tuan-tuan sampai berkoyan-koyan sekalipun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam ketika yang sama kita derhaka dengan ibu dan ayah kita. Tuan-tuan tahu kan cerita Jurash macam mana? Tu tara wali, tuan-tuan. Tu tara wali. 3 kali saja mak dia panggil, dia tak menyut. Kita bukan wali, tuan-tuan. Tara kita ni macam mana? Tapi kita boleh tepuk dada, aku ni ahli syurga, ya Allah.
Aku ni ahli syurga, ya Allah. Ahli syurga mana yang kata orang tak berhenti sampai lah? Ahli syurga mana yang bergaduh tak berhenti sampai lah? Ahli syurga mana yang bermusuhan tidak berhenti sampai lah? Ahli syurga mana, tuan-tuan, yang sombong dengan rahmat Allah sampai sekarang? Ahli syurga mana, tuan-tuan? Kriteria dan sifat ahli syurga mana yang engkar dengan Allah, yang engkar dengan hukum Allah, maka dia boleh masuk syurga Allah dengan jalan ia mengingkari dengan hukum Tuhan. Ahli syurga mana? Cuma kita rasa kita ahli syurga, tuan-tuan. Jangan sombong dengan rahmat dan peluang daripada Allah. Tuan-tuan, untuk akhirkan akan tazkirah ini. Saya sebenarnya, tuan-tuan, dengan tuan-tuan, saya rindu suasana masa saya mengajar kitab tu. Saya rindu suasana tu, tuan-tuan. Tuan-tuan ni macam keluarga saya. Saya mengajar bertahun-tahun di Seksyen 8 ni. Masa saya mengajar kitab Minhajul Abidin dulu. Saya rindu suasana tu. Dan ketika saya hadir, tuan-tuan, saya rasa macam sedih. Siapa yang rosakkan benda ni, tuan-tuan? Kita. Siapa yang hancurkan benda ni? Kita. Siapa yang binasakan benda ni? Kita. Dan kita tidak sedar kita sedang membinasakan akan rumah Allah. Kita sedang membinasakan akan majlis ilmu dan majlis zikrullah. Kita yang binasakan, tuan-tuan. Karena kita degil, tuan-tuan. Kita degil, tuan-tuan. Kita degil dengan pendapat kita. Tetapi kita tidak mahu mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak pesan untuk diri saya dan tuan-tuan, apakah kita semua tidak pernah rasa bersalah dengan Allah? Apakah kita tidak pernah rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hayat ini, dalam kehidupan ini, dengan kedegilan kita? Tuan-tuan, peluang ni Allah bagi sekali ni. Allah tak bagi lagi. Allah bagi sekali ni. Tadi saya cakap dengan murid saya, tuan-tuan. Saya kata, kalaulah dalam masa terdekat ni saya mati, saya kata, saya redha sebab saya sebenarnya, tuan-tuan, saya rindu dengan abah saya. Memang saya rindu dengan almarhum abah saya ni. Saya tak akan boleh duduk depan tuan-tuan hasil didikan dia. Tapi dia dah tak ada. Memang saya nak duduk dengan dia dah, tuan-tuan. Memang saya rindu dengan guru-guru saya. Guru saya semua mati dah. Kalau takdir dalam masa terdekat ni Allah ambil saya memang seronok sangat, tuan-tuan. Saya memang suka sangat. Memang saya rindu mereka yang tunjukkan kepada saya insan yang saya perlu sayang. Mereka lah yang tunjuk kepada saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tunjuk kepada saya siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, minta mati ni salah. Minta mati ni salah, tuan-tuan. Tapi kalau Allah ambil nyawa saya, walaupun lah saya setuju dan saya redha, memang saya rindu dengan mereka semua. Saya rindu dengan ayah saya rindu dengan guru saya. Yang paling saya rindu saya nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jalan yang tentang kita nak jumpa mereka. Satu aja jalan, mati. Satu aja jalan. Kita nak jumpa Nabi, kita nak jumpa Allah, mati ya. Betul lah kata guru saya. Kalau hang Allah panjang ke umur hang akan kembali pada zaman Nabi yang terdahulu. Saya tak faham, tuan-tuan.
Tapi sekarang baru saya faham. Dia kata Nabi Nuh ni dakwah dia lama, tapi yang ikut dia sikit dah. Ramai orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hang takkan nampak, dia tak jelas. Hati mereka lebih keras daripada batu, Nabi kata guru saya. Kalau Allah panjangkan umur hang akan jumpa zaman itu. Ketika itulah apa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Asr ini. Maka beramallah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, kalau kita besok dalam kubur kita nak selamat, Nabi tunjuk kat kita. Benda ni semua kita tahu, tapi saya nak baca hadis ni supaya tuan-tuan kita jadi panduan dalam hidup kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Ibn Hibban daripada Tabrani. Nabi kata apa? Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u hafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanat as-salatu 'inda ra'sihi wa kana as-siyamu 'an yaminihi wa kanat az-zakatu 'an shimalihi wa kana fa'ilu al-khairati min as-sadaqah wa sillati wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas 'inda rijlaihi fayu'ta في رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل إلى الآخر الحادث. Hadis ini panjang sikit tuan-tuan. Sesungguhnya mayat apabila diletakkan dalam kubur, sesungguhnya dia mendengar suara selipar mereka, orang yang hantar kita besok. Orang letak mayat kita dalam liang lahat, kita masih dengar lagi. Orang yang menghantarnya ke kubur, ketika mereka pulang meninggalkannya, bila semua orang nak balik kita orang tanam dalam liang, siap-siap semua orang nak balik, kita dengar. Tapak kaki yang tinggalkan kita ni kita dengar. Entah. Kita dengar orang tinggal kita sayup. Lama-lama kita tinggal seorang. Masa tu lah baru kita yakin, rupa betul besok aku tinggal seorang. Jika seseorang yang beriman, solat dia berada dekat kepala dia, puasanya berada di kanannya, zakatnya berada di kirinya, amal kebajikannya termasuk sedekah, silaturrahim, amal ma'ruf dan budi baiknya, akhlak yang baik kepada manusia berada di dua kakinya. Apa kata Nabi? Dia didatangi malaikat dari arah kepalanya. Malaikat mai ikut kepala, kemudian datang dari arah kepala. Puasa ini menjadi syafaat, solat ini menjadi syafaat kat dia. Seluruh amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan jadi syafaat ia besok di dalam kubur. Mai malaikat belah kanan, zakat mai, zakat syafaat dia. Sehinggalah apa kata Nabi? Yang ni kita gagal tuan. Wa kana fa'ilul khairat, iaitu perbuatan kebaikan, yang ni kita gagal. Yang ni kita gagal. Zakat, puasa, kita berjaya tuan-tuan. Tapi kemudian datang malaikat sampai semua ruang tak boleh dah ada amalan yang akan syafaat kita. Sampai akhir malaikat datang dekat sebelah kaki, datang akan segala amal kebaikan kita, sedekah kita, silaturahim kita. Saya nak tanya tuan-tuan, kita putih tak silaturahim? Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Ada tak kita putih dengan adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan yang dulu kita bertepuk tampar, bergurau senda, sekarang
Kita dah putih dah silaturahim dengan dia. Tuan-tuan, besok kalau Allah tanya dalam kubur, malaikat tanya, kita nak jawab apa? Tuan-tuan, saya nak beritahu ni, salah tetap salah. Saya nak beritahu itu ya. Yang kita buat ni, kalau salah, tetap salah. Kita cakap apa mana? Kalau kita pernah putihkan silaturahim dengan kawan kita dalam dunia ni, dia tetap salah. Tuan-tuan, nak bagi tahu, salah tetap salah. Tuan-tuan, saya sebab surau ni daripada almarhum orang tua saya lagi. Daripada almarhum orang tua saya mengajar surau kita ni, kemudian saya sambung. Kemudian sekarang saya datang lagi. Tuan-tuan, macam inilah kita, kalau kita tengok rumah kawan kita terbakar, kemudian kawan kita ada dalam rumah, kawan kita, bini dia, anak-anak dia, cucu dia duduk dalam rumah macam ni, duduk rumah teres terbakar. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kita dengan rumah yang kawan yang terbakar ni tuan-tuan, kawan ni masa hidup dia, dia musuh orang kita, dia bergaduh orang kita. Nah, kita tak tegur dia, tak tegur pun tuan-tuan masa hidup. Ketika rumah dia terbakar ni tuan-tuan, dia duduk dalam rumah tu, bini dia duduk dalam rumah tu, dia nampak kita di luar, agak-agak saya nak tanya tuan-tuan, dia minta tolong kita. Ni dia tengah hangus ni tuan-tuan, dia nampak kita di luar rumah, agak-agak dia jerit tak nama kita. Saya nak tanya tuan-tuan, dia jerit tak? Dia minta tolong tak? Dia minta tolong tuan-tuan. Walaupun masa dia elok, rumah dia elok, dia bergaduh dengan kita, dia putus silaturahim dengan kita, dia akan kata apa? Dia akan panggil nama kita. Dia akan panggil nama kita tuan-tuan. Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tingkap aku ni tak boleh buka, tak boleh pecah. Tolong, aku sedang terbakar. Bini aku sedang terbakar. Anak aku sedang terbakar. Cucu aku tak boleh keluar, dia kata. Tolonglah, 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 dia kata. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan yang tengok kawan kita yang tengah hangus ini tuan-tuan, tuan-tuan gamak lah tengok. Ke tuan-tuan kata, dan tak pi ya, aku bergaduh dengan dia. Hebat manalah kita duk bergaduh pun tuan-tuan, kalau kita tengok kawan yang pernah sama dengan kita ni tuan-tuan, dalam keadaan yang susah, kita mesti kata, kita mesti usaha tolong juga. Tidak. Ini fitrah manusia. Macam itulah kita yang dah berkawan 40 tahun, 30 tahun, sampai sana, sama ada kita ataupun dia duduk dalam neraka Allah, mesti kita minta tolong. Mesti kita kata, kau lupa kat aku lah. Kita duduk satu taman, kita pernah duduk satu taman berkawan hampir 40 tahun. Tolonglah selamatkan aku. Itulah keadaan kita besok yang saya nak kata. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf, saya emosi sikit malam ni. Tapi saya memang ikhlas tuan-tuan. Saya memang rindu dengan ayah saya sejak akhir ni. Tak tahu kenapa. Memang saya rindu sangat dengan dia. Tuan-tuan pun kenal almarhum yang mengajar di surau. Surau ni banyak tahun juga, belah tahun kot. Macam itulah sebenarnya. Jika Allah bagi saya pilihan hidup dan mati,
saya akan pilih mati, tuan-tuan. Sebab saya nak sama-sama dengan dia orang yang pernah didik saya, yang pernah pimpin saya, sehinggalah saya duduk di hadapan tuan-tuan pada hari ini. Dan saya takkan mungkin dapat berada di hadapan tuan-tuan jika dengan berkat doa mereka dan didikan mereka. Tuan-tuan tolong doa saya setakat ni saya. Tuan-tuan tolong doa saya, mudah-mudahan saya mati husnul khatimah. Tolong tuan-tuan, tuan-tuan kawan saya, sahabat saya yang pernah saya jumpa dulu. Mudah-mudahan kita terus jadi kawan dan sahabat sehingga akhirat besok kita dapat tolong-menolong di antara kita. Ya. Mana kalau saya susah, tuan-tuan tolong saya. Dan kalau tuan-tuan susah, saya tolong tuan-tuan. Kita cuma beritahu dengan Allah, ya Allah, kami pernah berkawan, kami pernah jumpa, kami pernah bertemu banyak tahun dah, ya Allah. Itu saja jalan. Tuan-tuan tolong doakan. Tolonglah. Kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah saya. Dan untuk pengetahuan, saya diamanahkan untuk buka satu madrasah baru di Kuala Terengganu. Dah setahun dah tuan-tuan. Alhamdulillah, kita sedang buat surau. Dan surau tu alhamdulillah selesai hampir 80%. Dan insya-Allah untuk siapkan semua sekali keseluruhan, kami memerlukan hampir 400,000 lagi. Jadi tuan-tuan tolong doa. Nah, sebab saya sejak akhir-akhir ni memang saya jarang sangat untuk buat kutipan. Saya memang jarang sangat untuk buat kutipan ni. Sebab zaman ni zaman fitnah. Fitnah ni terlalu besar tuan-tuan. Jadi sebab itu saya jarang untuk buat kutipan di surau dan di masjid. Sebab saya nak elakkan fitnah-fitnah itu. Tapi saya mengharap dengan Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan saya urusan kami untuk siapkan surau tu. Habis surau tu kami akan buat asrama dan sebagainya. Dan satu lagi, saya minta tuan-tuan tolong doa. Saya sedang kumpulkan dana sejumlah 109,000 untuk kami bayar taksiran penukaran status tanah daripada pertanian kepada pembangunan pendidikan. Dan nilai tanah itu, taksiran itu mengikut nilai tanah tersebut. Tuan-tuan tolonglah doa. Sebab saya ada masa sampai bulan 6. Jika sampai bulan 6 tu saya tak boleh nak bayar taksiran tu, saya kena buat permohonan lain. Jadi tuan-tuan tolong doa mudah urusan saya. Mudah urusan saya. Untuk kami dapat bayar dan selesaikan semua perkara ni. Kalau orang tanya saya, Ustaz, buat benda-benda ni, alhamdulillah kemarin ada satu hamba Allah tanya saya, Ustaz, surau yang Ustaz buat ni agak laju, dia kata. Iaitu dalam 9 bulan kami dapatkan siap surau sekitar 80% keluasan surau tu 11,000 kaki persegi. Dia kata, Ustaz, satu saya pelik, Ustaz ambil duit dari mana? Saya nilaikan kos yang Ustaz dah habis ni 1 juta, dia kata. Dia nilai 1 juta, tapi memang betul tuan-tuan. Dia kata, Ustaz tak buat kutipan pun, tak buat lot wakaf, tak buat apa. Macam mana Ustaz boleh, dia kata. Dia kata, jangan tanya saya lah, saya tak tahu. Jangan tanya saya lah tuan-tuan. Saya minta doa. Jadi kemarin saya bawa balik daripada Terengganu, saya tanya dengan kontraktor, berapa kita nak siapkan keseluruhan. Dia kata, Ustaz, 400,000 kita boleh siap semua dan kita boleh guna, siap dengan sound system dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tolong doa. Nah, sebab kita besok, saya buat benda ni bukan orang kata saya ni, ada agak orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz Rizam ni gila, dia kata. Gila. Jadi tak apalah. Jadi tuan-tuan tolong doa bagi mudah urusan. Nah, baik setakat ni ya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon dan kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Tolonglah pimpin kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah pimpin kami, dan tolonglah jadikan hidup kami sentiasa dalam hidayah dan taufik-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon akan rahmat-Mu, kami mohon hidayah dan taufik-Mu atas kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Kau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, tolong jadi kami orang baik, Ya Arhamar Rahimin. Segala kesilapan yang lalu, keegoan kami, kesombongan kami, Ya Allah, maafkanlah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dan umur kami saki-baki yang sedikit ini, biarlah menjadi peluang untuk kami dapat duduk dalam syurga Engkau. Kami dapat cium akan bau syurga Engkau, Ya Allah. Jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Pedulikanlah akan rayuan kami, Ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Dengarkanlah doa kami dan permintaan kami ini, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma istajib du'a'ana wa taqabbal minna du'a'ana, Ya Arhamar Rahimin. Wasma' du'a'ana, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.